أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada semua sahabat dan Al-Fadhil Ustaz yang sentiasa redha dengan rahmat Allah. Moga menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah dia masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asal kita ini adalah daripada Seruan Google Meet Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditaklid urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemenur Iman. Akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Umar bin Umar Muhammad Saleh, Abdullah Umar bin Muhammad Saleh, dengan pengajian kita hari ini Tafsir Al-Quran dan Tadabbur Al-Jalalain. Bagi memulakan, menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Tidak lupa juga kepada saudara-saudara Islam kita yang berjuang di Palestin. Moga mereka sentiasa di dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan tidak membuang masa lagi bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. pengacara majlis. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan saya dan kita semua taufik untuk menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Dan masya-Allah, ucapan tahniah kepada para peserta
majlis ilmu yang mana masih lagi istiqamah menghadiri majlis-majlis ilmu. Begitu juga tahniah pada Gema Nur Iman, IJK-nya Masya Allah menyediakan majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita yang sedikit ini, insya-Allah menjadikan dia asbab untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita seperti biasa kita akan sambung pengajian tahsin Quran bersama terjemahan dan sedikit tafsiran ringkas. Pada petang ini kita akan sambung pada muka surat 17 pada ayat yang ke-106. Surat 17 ayat yang ke-106, insya-Allah. Baiklah, kita sediakan mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. InsyaAllah. Persilakan peserta yang pertama. Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha na'ti bi khairin minha aw misliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, insyaAllah. Seterusnya terjemahan ayat ke-106. Dan apa yang kami membatalkan, memansuhkan daripada sesuatu ayat Al-Quran atau kami tangguhkan, ia pasti kami mendatangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding setara dengannya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka yang membuat ataupun menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
sesungguhnya Al-Quran ini sesuatu yang diada-adakan oleh Muhammad. Orang-orang kufar mereka berkata sesungguhnya Quran ini yang telah diada-adakan oleh Muhammad, sekiranya adalah Quran ini daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah ia tidak ada pertukaran, tidak ada permansuhan ayat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bagi pihak Nabi SAW, kami tidak memansuhkan mana-mana ayat atau menangguhkannya, kecuali kami akan pasti mendatangkan yang lebih baik daripadanya. Sebab pada permulaan Islam ada juga ayat yang mana yang mana ada yang dibaca pada permulaan Islam, maksudnya dikira sebagai ayat dan ditilawahkan dalam Al-Quran, kemudian dimansuhkan dia punya bacaan, tetapi hukumnya masih berbaki. Dan ada juga ayat yang mana dia masih lagi dibaca dalam Al-Quran sehingga kini, tetapi hukumnya telah dimansuhkan. Jadi ada yang dilewatkan, ada yang didahulukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bagi pihak orang yang mengutuk dan menolak orang-orang yang mengutuk Al-Quran dan mengatakan Al-Quran ini adalah satu benda yang diada-adakan oleh Muhammad. Allah SWT kata, apa kami tidak memansuhkan apa-apa ayat atau melewatkan, menangguhkan, kami pasti akan mendatangkan lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Jadi ini semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya Nabi SAW yang sengaja memansuhkannya atau membatalkan sama ada hukumnya atau dari segi bacaannya. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebabkan Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa. Apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak lakukan, itulah yang akan berlaku. Baik, seterusnya ayat 107. Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala baginya kerajaan langit dan bumi. Langit dan bumi ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada bagi kamu dari selain pada Allah Subhanahu Wa Taala seorang pelindung dan tidak ada seorang penolong. Ini Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa-apa saja yang Allah SWT hendak, sebab semua ni milik Allah SWT. Langit, bumi, apa yang di antara kedua-duanya pun milik Allah SWT. Jadi Allah SWT lah yang memiliki segala-galanya dan Allah SWT lah yang berhak untuk melakukan apa-apa. Baik, seterusnya ayat 108. Ini berkenaan orang-orang kafir Makkah, mereka mereka meminta Nabi SAW membesarkan, meluaskan bumi Makkah dan menjadikan bukit Safa itu bukit emas. Menjadikan bukit Safa itu emas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ini, iaitu adakah kamu menghendaki bahawa kamu meminta Rasul kamu, iaitu Rasulullah SAW, seperti apa yang diminta dan Nabi Musa AS sebelumnya.
Ini, adakah kamu nak minta Nabi SAW, Nabi kamu, seperti mana Bani Israel meminta Nabi Musa AS daripada zaman sebelum kamu, dan kemudian selepas Allah SWT telah tunjukkan, Allah SWT telah kabul, terima, dan Allah SWT telah perkenankan apa yang mereka minta, kemudian mereka kufur. Adakah kamu nak melakukan sedemikian? Macam mana Bani Israel dia minta nak minta Nabi Musa untuk lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Arinallaha jahratan. Nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Nabi Musa sehingga kami melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara berhadapan, secara jelas. Adakah kamu nak meminta seperti mereka meminta? Ingat, wa man yatabaddal, siapa-siapa yang menggantikan, memilih kekafiran, menukarkan kekafiran dengan keimanan dia, maka sungguh ia tersesat dari jalan yang lurus. Baiklah, insya-Allah. Seterusnya ayat 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Masya Allah. Silakan seterusnya. Makjah ada tak makjah? Makjah tak ada. Kak Wan baca. Makjah? Tak boleh buka ke? Lain tak bagus ke benda? Terus bukan benda Wan lah. Kak Wan baca, Kak Wan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunak wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
Innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, sama-sama. Jazakumullah khairan. Dan seterusnya, ayat 109. Ayat ini mengenai orang Yahudi. Di dalam Hasyiah Sawi, Imam Sawi mengatakan sebab nuzul ayat ini bahwasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu apabila kembali bersama Rasulullah SAW daripada ghazwah peperangan Uhud, peperangan Uhud, maka mereka berdua singgah di satu kelompok Yahudi. Maka orang Yahudi ni kata kepada dua orang sahabat ni, adakah kami tak memberitahu kamu sesungguhnya Yahudi ni agama dia agama yang benar, dan selain Yahudi ni agama dia batil, sesat. Jadi orang Yahudi kata begitu. Kalaulah agama yang kamu, yang Nabi, yang Muhammad ni bawa ni adalah agama yang benar, maka mestilah sahabat-sahabatnya tidak terbunuh dalam peperangan. Sedangkan Muhammad mendakwa Allah SWT bersamanya. Jadi kenapa sahabat-sahabatnya terbunuh dalam peperangan, kalah? Maka Hazrat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pun berkata, bertanya, apakah hukum melanggar janji di sisi kamu, orang Yahudi? Wahai orang Yahudi, wahai orang Yahud, apakah hukum di sisi kamu tentang orang yang melanggar janji? Maka mereka, orang Yahudi pun kata, itu satu perkara yang dahsyat, satu perkara yang bahaya, melanggar janji, satu perkara yang besar. Maka Hazrat Ammar bin Yasir pun berkata, sesungguhnya aku telah berjanji kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya sehingga aku mati. Dan aku tidak akan melanggar janji aku, sumpah aku ini. Jadi sebenarnya orang Yahudi ni, dia berkata demikian sebab mereka hendak kedua-dua sahabat ni kembali kufur kepada Allah Ta'ala, kembali murtad, itu menjadi kafir. Jadi sebab tu mereka kata begitu demikian. Maka orang Yahudi kata, qad sada, ini telah sada. Sada ni adalah orang yang keluar daripada agamanya dahulu. Jadi orang Yahudi tak puas hati. Maka Hazrat Hudzaifah pun menambah lagi, kata, aku telah redha dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, agama Islam sebagai agamaku, Kaabah sebagai kiblatku, Quran sebagai imamku, orang-orang mukmin, orang-orang beriman sebagai saudaraku. Jadi orang lagi tambah lagi lah, mereka orang Yahudi ni geram kan, marah. Maka apabila semua sahabat ni sampai kembali jumpa Rasulullah SAW, mereka telah menceritakan kisah peristiwa tersebut. Maka Nabi SAW berkata, asabbatumul khair, kamu telah membuat satu kebaikan, kamu telah tepat melakukan kebaikan, wa aflahtuma, dan kamu berdua telah berjaya. Jadi ayat ini mengenai demikian, iaitu orang-orang wadda, menginginkan kebanyakan daripada ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara, lau yaruddunakum, sekiranya mereka mengembalikan kamu setelah keimanan kamu, dah telah beriman, mereka nak kamu kembali kuffara, menjadi kafir. Sebab apa? Hasadan. Semua ni sebab hasad, dengki.
Satu hasad dengki ni satu perkara yang menyebabkan mereka ini kafir. Kita anggap perkara hasad dengki ni macam biasa-biasa, tapi sebenarnya menyebabkan orang-orang Yahudi, orang Nasara menjadi kafir sebabkan mereka hasad. Itu mereka tak nak terima agama yang benar, walaupun mereka yakin, mereka tahu agama Islam agama yang benar, mereka tak nak terima sebabkan hasad. Jadi hasadan min indi anfusihim, yang timbul daripada diri mereka sendiri setelah apa yang jelas dah dalam Taurat. Tabayyan, dah telah jelas pun dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, kebenaran agama Islam ni. Telah jelas bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka Allah Ta'ala kata apa? Fa'fu, ini maafkan bukannya maafkan mereka daripada kekafiran mereka, tak. Fa'fu ni maksudnya biarkan mereka, jangan herankan mereka. Itu maksud fa'fu. Walaupun terjemahan dia maksudnya maafkanlah mereka, kan? Fa'fu, maafkan mereka. Tapi maksudnya utrukuhu, ini tinggalkanlah mereka, jangan heran. Wasfahu, dan palingkan. Ya, biarkan mereka dan palingkan. A'radu wasfahu, palingkan mereka, palingkan daripada mereka, jangan kamu layan mereka, paling, jangan lihat mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah SWT mendatangkan perintahnya. Azabnya lah Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT ke atas segala sesuatu, setiap sesuatu itu maha berkuasa. Dan seterusnya ayat 110, dan dirikanlah oleh kamu salat dan tunaikanlah oleh kamu zakat. Diteruskan, aqimus salat, atuz zakat, teruskan dengan amalan kamu. Ya, hirau cakap mereka. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kamu mendahulukan, ini persembahkan untuk diri kamu daripada kebaikan, apa sahaja yang kamu telah lakukan daripada kebaikan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatinya di sisi Allah SWT. Jadi amalan-amalan baik kamu tidak akan dikurangkan. Allah SWT Maha Adil. Apa sahaja yang hamba dia buat baik, setiap walaupun kecil, walaupun hanya senyum, Nabi SAW kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, walau jangan kau menganggap sesuatu yang baik itu menganggap remeh, walaupun engkau berjumpa dengan bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang senyum, wajah yang gembira. Jadi senyum, walaupun senyum dapat pahala. Jadi Allah SWT, walaupun itu pun Allah SWT tidak akan sembunyikan, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Nanti tajiduhu indallah, pasti kamu akan mendapatinya di sisi Allah SWT. Tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada amalan yang telah kamu lakukan. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah SWT terhadap apa yang kamu lakukan maha melihat. Baiklah, insyaAllah seterusnya ayat 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. InsyaAllah. Silakan Pak Sorina. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Astagfirullahaladzim. Jazakallahu khairan Ustaz. Baiklah, wa iyyakum ahsanal jazaa. Alhamdulillah, insyaAllah. Seterusnya terjemahan ayat 111. Dan mereka berkata, orang Yahudi tidak akan masuk, orang Yahudi, orang Nasara, Ahlul Kitab, tidak akan masuk syurga kecuali sesiapa yang adalah dia tu seorang Yahudi ataupun seorang Nasara. Jadi Allah SWT nak menjawab kepada mereka, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka sahaja. Jadi inilah ya, mereka sendirilah yang membuat mengada-adakan ke atas Allah SWT ungkapan sebegini. Hanya orang Yahudi dan orang Nasara sahaja yang akan masuk syurga. Itu orang Yahudi Madinah dan orang Nasara kabilah Najran apabila mereka bertengkar di hadapan Nabi SAW. Orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi kata orang yang masuk syurga ni tidak akan masuk syurga orang kecuali orang Yahudi. Dia bertengkar. Orang Nasara pula kata tak, tidak akan masuk syurga kecuali orang Nasara sahaja. Jadi mereka ni bertengkar dan hanya mereka saja boleh masuk syurga, yang selain daripada mereka, agama mereka tak boleh masuk syurga. Maka Allah SWT kata apa? Tilka amaniyum, tu semua mereka punya angan-angan. Angan-angan mereka yang batil, tidak akan berlaku. Qul hatu, maka Allah SWT suruh Nabi SAW katakanlah, datangkan hatu, bawa sini burhanakum, apa bukti kamu katanya kamu yang masuk syurga, agama kamu sahaja, Yahudi saja masuk syurga ni, apa bukti? Apa bukti Nasara saja masuk syurga? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sekiranya kamu orang yang berkata benar. Jadi sambungan daripada ayat ni, ayat ke-112, bala, akan tetapi sesiapa, bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya. Jadi lafaz wajhahu ni walaupun terjemahannya wajahnya, mukanya, tapi dia dimaksudkan dirinya. Sebab apa dia guna lafaz wajah? Kenapa tak guna tangan? Kenapa tak guna badan, kaki ataupun kepala? Kenapa guna wajah? Sebabkan wajah ni adalah anggota badan yang mulia, sebab tu dia digunakan lafaz wajah yang paling mulia, sebab tu letak kat atas wajah ni kan. Maka apatah lagi anggota badan yang lain. Jadi siapa saja yang menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedangkan dia orang yang melakukan kebaikan,
iaitu orang yang ikhlas. Orang yang mengesakan Allah Ta'ala, falahu ajruhu, maka baginya dia mendapat ganjaran pahala amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni syurga. Bukannya siapa-siapa yang Yahudi, bukannya siapa-siapa yang Nasara. Siapa yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang masuk syurga. Dalam keadaan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia bukannya asabiah kepada Yahudi, bukannya asabiah kepada Nasara, seperti mana yang mereka sangkakan, hanya mereka saja masuk syurga. Allah kata siapa-siapa yang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, itu Islam. Agama Islam agama yang menyerahkan diri, Islam, dan melakukan kebaikan, maka dialah yang dapat banjaran, iaitu syurga di sisi Allah Ta'ala, dan tidak akan rasa takut ke atas diri mereka, dan mereka tidak akan tidak berasa sedih hati. Inilah Masya Allah, seterusnya ke surat 18 ayat 100. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن شاء الله. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Zah, dengar. Dengar? Dengar. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi semua lah. Mak Jah, baca. Dah langkau 4 orang dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bergemulah. Ustaz dengar ya? Dengar, tapi putus lah, tak apa. Ya, okey. Wa qalat yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalat nasara laisatil yahudu ala syai'in wa yatlul kitab kadzalika qala allazina lamuna lahuli fallahu yakumu bainahum yawma qiyamati fima kanu fi yakhtalifun wa ma azlamu mimman asadaw bi yudhkara fi asmuhu asana fi qarabiha ula'ika kana lahum yadkhuluha illa ja'ifi lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahul azim. Ustaz dengar
Ustaz. Bagaimana ni? Ustaz tak dengar suara makcik dengar tak? Boleh, tapi putus-putus Mak Jah. Mak Jah dan ke sana tu. Masya-Allah. Mak Jah pakai dua phone ke? Ada dua nama? Tak tahu lah makcik. Dia pakai dua Kak. Dia pakai dua. Satu tu langsung tak bunyi. Yang satu ni bunyi putus-putus. Tapi boleh dengar lah. Ustaz boleh dengar insyaAllah. Lah, dah tak apa sekarang mana aku tengok macam mana. Okay, Ustaz ya. Ya. Baik, insya-Allah. Masya-Allah. Terus Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat 113. Dan mereka berkata, ini orang-orang Yahudi ni berkata, tidaklah orang-orang Nasara ni berpegang ataupun ada apa-apa yang mereka percaya pada sesuatu, agama mereka tak betul. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasara pula berkata demikian juga, tidaklah orang Nasara, orang Yahudi ni berpegang pada apa-apa sesuatu apa pun. Mereka ni kata, oh kau salah. Yahudi cakap Nasara salah, Nasara cakap Yahudi salah. Sedangkan wahum yatluna al-kitab, sedangkan mereka ni ada kitab. Mereka ada Taurat, mereka ada Injil, mereka dipanggil ahlul kitab. Ya, orang yang berpendidikan lah yang ada kitab ni. Kan? Orang yang boleh baca, orang yang boleh tulis, orang yang pendidikan ada kitab lagi, panggil ahlul kitab. Sebab tu mereka dipanggil ahlul kitab. Orang kafir Quraisy masa itu orang ummi, dipanggil orang ummi yang tak tahu baca, tak tahu tulis. Jadi orang yang tahu baca, Yahudi ni, orang ada kitab sendiri, iaitu Taurat. Nasara ni ada kitab, Injil. Dalam kitab mereka tu dah ada kebenaran agama yang dibawa oleh ataupun kebenaran Nabi Isa AS dalam kitab Taurat. Orang Yahudi baca, dalam tu dah ada memberitahu kisah kebenaran Nabi Isa AS. Dan dalam kitab Injil, kitab Nasara ni dah memberitahu tentang kebenaran Nabi Musa AS. Jadi mereka mempersalahkan antara satu sama lain, sedangkan mereka tahu itu agama yang betul, iaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi. Kadzalika, satu golongan yang lain pula, iaitu qala allazina la ya'lamun. Begitulah juga orang telah berkata orang yang tidak mengetahui, orang-orang Arab, orang musyrik Arab pada masa itu, orang yang tidak tahulah, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Kalau yang Yahudi tadi tu dia orang tahu tulis, tahu baca, tahu tulis. Nasara pun tahu baca, tahu tulis. Maksudnya dia ada kitab sendiri. Tapi orang yang la ya'lamun, tak tahu apa-apa ni, dia orang pun cakap juga. Seperti mana ucapan mereka, iaitu laisu ala syai'. Oh, kamu berdua ni, mereka berdua ni, Yahudi Nasara ni, mereka pun tak ada apa-apa. Jadi orang musyrik Arab pun cakap macam mana orang Yahudi dan orang Nasara cakap. Maka fallahu yahkumu bainahum. Allah cakap, Allah Ta'ala firman apa? Maka Allah mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka dahulu di dalamnya mereka membuat perselisihan, mereka perselisihkan. Baiklah, seterusnya ayat 114. Allah kata apa? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah Ta'ala, daripada masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang dan untuk disebut-sebut di dalamnya, di dalam masjid-masjid nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namanya, iaitu dengan dengan sembahyang, solat, dengan tasbih, dengan zikir, dengan baca Al-Quran di dalam masjid. Dan wasa'a, dan mereka berusaha untuk dalam merosakkannya, mereka menghancurkan rumah Allah Ta'ala, merobohkan. Siapakah lebih zalim daripada orang ini?
Dalam tafsiran Al-Jalalain ini kata menurut ayat ini turun memberitahu kisah tentang orang Rom. Orang Rom pada sebelum kelahiran Nabi SAW yang mana mereka telah menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis pernah dihancurkan pada zaman sebelum Nabi SAW lahir lagi, yang diketuai oleh Bukhtu Nasr. Kalau dalam sejarah bahasa Inggeris kata maksudnya Nebukadnezar, saya tak ingat nama dia. Lebih kurang macam tu. Ya, bahasa Arab dia Bukhtu Nasr. Dia orang Majusi, orang yang menyembah api. Dan mereka dengan pasukan tentera mereka datang menyerang untuk menghancurkan Baitul Muqaddas. Dan mereka telah membunuh mereka, orang-orang yang ada di situ. Dan ini adalah semasa orang yang Yahudi dia telah membunuh, dan orang Bani Israel itu telah membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Dan Allah SWT bagi tahu dalam surah Isra'an, Allah SWT hantar yang akan menghancurkan mereka ni. Jadi siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang melarang daripada Masjid Allah Ta'ala? Melarang apa? Melarang maksudnya disebut-sebut nama Allah Ta'ala di dalamnya dan berusaha untuk menghancurkannya. Kata ulaika, mereka itulah tidak diperkenankan atau tidaklah mereka itu bagi mereka untuk memasukinya kecuali orang-orang dalam keadaan yang keadaan takut. Maksudnya apa? Orang-orang ini tidak akan memasuki, mereka ini tidak diperkenankan, tidak boleh nak masuk di dalam masjid kecuali dalam keadaan ketakutan. Ini adalah satu ikhbar, satu ayat memberitahu, mengisahkan sesuatu, tetapi di dalamnya makna tersirat adalah Allah SWT memerintah. Iaitu takutilah mereka dengan berjihad. Jadi kalau mereka datang untuk menghancurkan rumah Allah Ta'ala, maka takutkanlah mereka dengan berjihad. Pertahankanlah masjid Allah SWT ni, perang mereka. Jadi tidak boleh masuk dalam masjid, tidak boleh jejak kaki dalam masjid kecuali orang yang beriman saja, orang yang beriman. Jadi itu adalah isbar tetapi bermaksud amar, perintah Allah. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ni kehinaan. Iaitu orang kafir ni apabila orang Islam berperang dengan mereka, mereka dapat kehinaan apa? Kalau mereka kalah, mereka akan dibunuh ataupun anak-anak mereka menjadikan bantuan, menjadikan hamba, dan mereka kena bayar jizyah, tax kat dunia ni, Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat nanti akan mendapat siksaan yang berat, iaitu neraka. Kat dunia hina, kat akhirat neraka. Baiklah, insyaAllah. Seterusnya ayat yang 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun
badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. InsyaAllah. Baiklah, seterusnya persilakan. Puan Normawati, silakan. Terima kasih Puan An. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah, jazakumullah khairan. Wa'iyyakum ahsanal jazak. Bagi Allah dan harta jemaah dia dan hanya milik Allah SWT, arah timur dan arah barat. Ini ayat diturunkan dan itu juga nanti kita akan sampai juzuk kedua pun, ayat pertama dan juzuk kedua pun mengenai apa? Mengenai orang Yahudi. Dan pada permulaan Islam, apabila Nabi SAW dan sahabat datang ke Madinah, mereka solat masih lagi menghadap ke Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Jadi sebab apa Allah SWT telah perintahkan supaya apa orang Yahudi ni tengok, oh mereka pun akan terkesan, supaya mereka terkesan. Sebabkan Baitul Muqaddas tu adalah kiblat bagi orang Yahudi. Jadi untuk menjinakkan hati mereka, dan Allah SWT tetapkan Baitul Muqaddas tu juga kiblat bagi orang Islam pada permulaannya. Jadi apabila Allah SWT telah menukarkan kiblat ke arah Kaabah, itu orang Yahudi tak puas hati. Orang Yahudi kata apa, oh Muhammad ni buat apa saja yang dia nak. Ni bukan daripada Allah, ni bukan diperintahkan. Ikut sekati dia je nak tukar kiblat ke arah Kaabah. Sedangkan masa sebelum tu, masa diarahkan dihadapkan kiblat kita ke arah Baitul Muqaddas, mereka sangat suka. Oh masya-Allah. Mereka suka. Bahawasanya sebabkan mereka sangka Nabi Muhammad ni ikut agama mereka. Orang Yahudi ni dia anggap oh dia agama Islam ni ikut agama mereka. Iaitu menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Tapi apabila Allah Ta'ala telah perintahkan ke arah kiblat ke arah Kaabah, maka orang-orang Yahudi ni kata apa? Menuduh Nabi SAW. Oh Muhammad ni buat apa saja yang dia nak. Boleh. Ikut sekati dia. Dia tidak diperintahkan pun untuk buat begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menolak angkaan mereka, ungkapan mereka ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni apa? Walillah. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala arah timur dan arah barat. Jadi Allah kata apa? Fa'ina ma tuwallu. Maka di mana sahaja kamu menghadapkan diri kamu, maka di sanalah kamu menghadap wajah Allah, maksudnya keredaan Allah SWT. Kamu hadapkan diri kamu dalam solat kat mana saja, maka di situlah Allah SWT ada keredaan Allah SWT. Bukannya kena dekat Baitul Muqaddas sahaja kan. Kalau Allah SWT dah perintahkan tempat lain, maka itu kamu akan mendapati keridhaan Allah di situ, wajah Allah kan.
Fathamma wajhullah. Ya Allah Subhanahu wa taala redai. Itulah kiblat Allah Subhanahu wa taala redai. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mengetahui. Baik, seterusnya ayat 116, dan mereka berkata, orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka berkata Allah Subhanahu wa taala tu memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak lelaki. Orang Yahudi kata apa? Orang Yahudi kata Uzairun ibnullah, dalam juzuk 16, juzuk 6. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Kan? Sebab dia apa? Allah SWT tunjukkan kehebatan Allah SWT, kuasa Allah SWT, Allah SWT matikan dia, hidupkan balik. Jadi orang kata, oh ni anak Allah. Orang Yahudi kata. Dan orang yang Nasara kata apa? Masih. Macam biasa kita dengar Jesus, yang punya Tuhan lah. Nabi Isa tu anak Allah SWT. Ada juga yang agama-agama lain juga kata malaikat tu adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Ada. Kan? Jadi orang-orang ni, dia orang kata apa? Ittakhadallahu walada. Allah SWT memiliki anak. Subhanah Allah SWT. Maha suci Allah SWT. Ballahu, bahkan miliknya apa-apa sahaja yang di langit dan apa-apa di bumi. Masing-masing semua kepadanya tunduk. Jadi semua makhluk Allah SWT tunduk kepada perintah Allah SWT. Baiklah. Seterusnya ayat 117. Dan pencipta langit-langit dan bumi, badi'us samawati wal ard. Ini Allah SWT pencipta langit dan bumi. Badi' ni adalah terjemahan dia pencipta yang mana tidak ada misal sebelumnya. Pencipta yang mewujudkan sesuatu yang tidak ada misal sebelumnya. Macam Allah SWT cipta manusia, sebelum manusia ni wujud, tidak ada misal sebelumnya. Allah SWT bukannya meniru, mencipta sesuatu daripada sesuatu, tidak. Bukan macam manusia ni, dia mengambil barang, ambil bahan tu, bahan ni sikit-sikit jadi kereta. Bahan tu, bahan ni sikit jadi kapal terbang. Jadi rumah. Allah SWT mencipta daripada tidak ada kepada ada. Badi' itu panggil terjemah badi'. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada, dan apabila Allah SWT telah menentukan sesuatu perkara, fa innama, maka hanya dengan berkata kepadanya jadilah, maka sesuatu benda itu akan terjadi. Jadi Allah SWT kata jadilah, maka akan terjadilah sesuatu itu tanpa ada bersusah payah membuat. Bahkan Allah SWT tak perlu pun, tak berhajat pun kata kepada perkataan kun ini. Allah SWT hendak melakukan untuk sesuatu itu terjadi dengan iradah, kehendak Allah SWT terus akan terjadi. Wa qala alladhi, baiklah seterusnya. Ni belum. Boleh sambung, habiskan muka surat ni ke macam mana? Tak, sikit-sikit je Ustaz. Nak sambung minggu depan ke? Masa dah 6.20. Baiklah, insya-Allah. Boleh, kita akan sambung pengajian ini, ayat yang terakhir ni insya-Allah. Atau minggu depan lah insya-Allah. Okey. Kita tutup ngaji saya. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asal kita berjalan lancar dengan tadabbur surah Al-Baqarah daripada ayat 106 hingga ayat 117. Dalam ayat ini Allah telah menyatakan mana-mana ayat yang telah dimasukkan dan dibatalkan akan diganti dengan lebih baik. Sungguhnya Allah berkuasa di langit dan di bumi, dan mana-mana orang yang beriman tetapi kembali kufur, sesungguhnya mereka telah sesat daripada jalan yang lurus. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa hanya mereka sahaja yang akan masuk syurga. Orang-orang yang menyerah diri kepada Allah dengan berbuat amalan yang baik adalah orang-orang yang mendapat pahala.
Moga semua yang telah ditadaburkan oleh Ustaz memberi kefahaman yang bermanfaat kepada semua jemaah, dan kita tangguhkan pengajian kita hari ini sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada malam ni Ustaz. Kuliah maghrib kita nanti pada pukul 8 malam akan bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9.15 kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian kitab Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najjah. Dengan itu saya mewakili Gemah Nur Iman mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada kami pada petang ini, dan saya juga mewakili Gemah Nur Iman mohon maaf anda ada semang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.